dia macam ni. Kita duk perasan ni 2020 ni, saya dan kita semua, kita duk anggap hari ni teknologi. Oh, handphone, WhatsApp, Mobile Legend, thumb print, scan, kan, LCD. Maju ni Ustaz. Ujian semua datang dari Allah, sekecil-kecil ujian. Setiap ujian Allah nak bagi markah. Kecil je ujian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ni masih lagi hidup, sihat, ada kerja, boleh sarapan. Kemudian Allah muliakan pula untuk bersama dengan dalam majlis ilmu. Yang saya sebut tadi itu sekali lalu je nikmat. Kan? Kalau nak senarai semua, lebih dari 1000 nikmat Tuhan bagi. Cuma Allah sebut dalam Quran, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Akan tetapi sangat sedikit dari kalangan hamba-hambaku yang pandai berterima kasih. Tuan-tuan tengok nikmat hak 5 tadi. Allah bagi nyawa, Allah bagi Islam, Allah bagi makan, Allah bagi kerja, bagi ni, boleh sarapan semua kan. Berapa nikmat yang 5 tadi yang kita ucap terima kasih kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Berapa orang bangun Alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana. No? Yang ingat tu Alhamdulillah tu. No? Yang tak ingat, saya duk peringat ni pun dia tak sebut juga. Dia dengar. Dia dengar. Oh, dia angguk. Sebut lah kan dalam hati. Terima kasih kepada Allah yang mengembalikan nyawa. Kemudian itu mukadimah sikit ya. Yang kedua, tajuk hari ini manisnya ujian Allah. Kan? Manis ke ujian ni? Ada ke ujian yang seronok? Dapat ujian seronok? Tak ada. Tapi kenapa, di mana manisnya? Tak jadi rancangan Ustazah Bahiyah pula. Noh, di mana manis ujian tu? Orang yang bercakap di depan tentang ujian, penceramah motivasi, ustaz-ustaz, tak ada ujian ke? Rumah tangga dia tak bergolak ke? Kalau nak tahu, kena berkawan rapat lah dengan orang tu. Yang kedua, pagi ni kita sedang berada di alam dunia dan perjalanan kita masih jauh. Kita baru habis alam roh, kemudian rahim, dunia, barzakh, akhirat. Yang berbaki sangatlah jauh sebelum alam rehat ataupun alam untuk diazab, iaitulah neraka. Yang berbaki masih jauh. Kita dah habis 2. Yang kedua-dua alam tu saya tak sedar, tuan-tuan dan perempuan pun tak sedar. Iaitu alam roh. Alam roh ni maksudnya ketika itu Allah menciptakan semua roh dan diletakkan di satu tempat. Sejak hari itu, roh tidak pernah binasa selama-lamanya. Tapi dia ada permulaan tak hidup dia? Permulaan mula diciptakan? Ada. Sebab dia makhluk. Dia roh. Waktu tu, roh Fir'aun, roh Iskandar Zulkarnain, roh Piramli, roh saya, roh Nabi Isa, semua berada di satu tempat. Kemudian Allah akan arahkan malaikat untuk ambil roh tadi mengikut zamannya. Bila ibu tu mengandung, baru Allah arahkan, pergi ambil roh sekian. Macam fail hari ni lah tuan, 7 tahun punya fail, tuan tengok berapa puluh ribu keping surat kan. Malaikat pergi ambil
bawa roh tu masuk dalam rahim si ibu. Adakah semua malaikat boleh pegang roh? Tak semua. Ni cerita malaikat tuan-tuan. Alam malaikat tu, itu pun sejam setengah tu. Alam malaikat, ada malaikat di laut, ada malaikat titisan hujan, ada malaikat yang menurunkan rezeki, ada malaikat yang mencari majlis ilmu semata-mata. Ada malaikat dia turun, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Allah cipta dia untuk sebut dua doa tu je. Saya tak menghurai doa tu, tak jadi panjang. Tajuk kita ni, tajuk manisnya ujian ni. Habis alam roh, bila sampai zaman dan masa, umur manusia ni lebih kurang tuan-tuan, kalau dalam syariat, kita yang pertama sekali Nabi Adam. Tidak melebihi 100,000 tahun. Tidak melebihi 100,000 tahun. Ini berdasarkan dalil lah. No? Ulama ada sebutlah di antara berapa puluh ribu tahun yang hingga ke berapa puluh ribu tahun yang lalu Nabi Adam AS. Tapi tak lebih 100,000, tak lebih. Yang jumpa tengkorak manusia 300,000 tahun, wallahu a'lam. No? Kita pun pernah mendengar ulama-ulama kita membahaskan yang paling awal ialah Nabi Adam AS. Kemudian masuk alam rahim pun semua tak sedar. Siapa ingat dia makan apa, alam rahim, berapa kali dia, tak ingat tuan-tuan. Tak ada manusia ingat. Tiada lagi buku yang dikarang pengalaman di alam rahim 9 bulan. Mudah, alam roh mudah, alam rahim mudah. Kemudian sekarang ni, yang pagi ni, alam dunia. Habis alam dunia, pindah ke barzakh pun ribuan tahun. Habis barzakh, kita akan pindah ke mahsyar. Yang tu lama. Barzakh pun sudah ribuan tahun. Mahsyar paling singkat 50,000 tahun. Angka yang paling singkat di mahsyar ialah 50. Minimum kehidupan di mahsyar bermula 50,000 tahun. Minimum dan ke atas. Dan ke atas. Bahasa mudah faham macam inilah. Setiap orang ditimbang. Setiap orang ditimbang amalan. 60 tahun ditimbang amalan. Kita kata macam ni, satu orang 1 jam untuk ditimbang amalan. Contohlah, nak bagi mudah faham ni, di mahsyar. Satu orang 1 jam, hari ni 2020 ada 7 bilion. Berdirilah 7 bilion jam. Ramai yang kurang bagi perhatian kepada benda tu. Lamanya ustaz. Nak buat apa ustaz? Sejam setengah pun jemu dah ustaz dengar ceramah. Kan? Jangan start main game sudah. Sebab saya nampak duduk di sini, saya nampak semua. Dia main game tu, dia fokus dia lain. Tuan-tuan sekalian, 2020 ada 7 bilion. 7 bilion tu, kita tak payah kata 60 tahun lah. Sejam untuk timbang. 7 bilion tak jam. Wish, lama tu. Subhanallah. Benda ni tuan-tuan, orang yang rajin datang majlis ilmu, bila benda ni selalu bermain di hati dan fikiran dia, membuatkan dia akan berhati-hati dengan kehidupan dunia ni. Nak ambil slipper orang tak minta izin, nak guna kopi orang, bancuh minum, ambil pen orang tak minta izin, dia lebih berhati-hati. Sebab dia tahu alam itu akan ditempuh. Mesti tempuh tuan-tuan. Mau ke, tak mau ke, percaya ke, tak percaya ke, miskin ke, kaya ke, Islam ke, kafir ke, mesti tempuh mahsyar. Manisnya ujian. Kemudian syurga ataupun neraka. Perjalanan kita ni, perjalanan kita. Pagi ni bulan Julai 2020, kita duduk di alam dunia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dunia ni memang tempat untuk Allah menguji.
memang Allah sengaja ciptakan bumi ni untuk menguji ke Ustaz? Jawapan dia, ya. Ambil pagi ni. Ya. Kerana daripada ujian itu diberi markah pahala. Diberi markah ujian. Maka alam yang kita duduk ni, sampailah tarikh wafat kita, yang kebanyakannya 60 tahun, kesemua tu ujian. Allah sebut dengan satu ayat yang mudah, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku yang cipta hidup dan mati. Tuan-tuan renung, bila orang tidur semalam, nak bahasa Kedah pekat ni, tak kira saya jarang keluar Kedah kan. Tuan-tuan, bila semalam suami tidur, isteri tidur, anak-anak tidur, pergi pegang badan dia, pegang tangan dia. Dengan tangan kita yang masih berjaga ni, yang belum tidur, dia keras. Pelik, dia keras macam, dia keras pelik tangan dia. Bukan keras macam mayat tu, tapi dia lain. Kemudian Allah kembalikan roh tadi. Saya suka sebut dalam ceramah untuk saya dan kita semua renung, meningkatkan iman, ingat akhirat, ingat kuasa Allah. Seekor semut yang tuan-tuan tengok hari-hari tak heran tu, berjalan atas meja tu. Tuan-tuan picit semut tu, dia mati. Maka selama-lamanya lah semut tu mati. Tidak ada teknologi dalam dunia ni yang boleh mengembalikan roh semut tu. Bahasa mudah macam ni, tuan-tuan bawa 1000 doktor pakar dari seluruh dunia, 1000 doktor pakar, tak payah 1000 lah Ustaz, sebut 1,000,000 lah seronok. Tuan-tuan bawa 1,000,000 doktor pakar, hidupkan seekor semut yang kecil tadi. Buat robot boleh lah, tu pun habis bateri, tak ada elektrik tak boleh hidup, tak ada cahaya matahari tak boleh hidup. Semut tadi yang ada nyawa tadi, tak boleh, tak mampu. Seekor saja. 1,000,000 doktor pakar tak boleh menghidupkan. Sebab allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan kata, kami yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kami itu Allah. Kenapa wahai Allah? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk kami menguji siapa yang paling sabar dan siapa yang paling redha. Uji siapa yang paling sabar dan siapa yang paling redha dengan ujian tadi. Maka kita di dalam alam ujian yang Allah dah bagi tahu terus terang, pencipta alam ni bagi tahu, memang kami yang bagi ujian. Kerana alam ni alam ujian. Dia tak ada orang tuan-tuan, dia pening kepala, macam mana ni, gaji banyak sangat ni, sakit kepala, 20,000 sebulan ni, nak buat macam mana. Yang tu dia tak pening tuan-tuan, naik gaji, naik pangkat, naik, tambah lagi gaji bulan tahun depan, daripada 3,500 jadi 4,200. Itu dia tak ada termenung. Sakit jiwa ni, stres ni, gaji naik. Orang tak stres kerana mendapat rumah besar, kerana kenaikan pangkat, kerana gaji, dimudahkan untuk berkahwin. Orang tak stres. Stres ujian mendapat pahala dari Allah ketika ujian. Maka ketika itu diberikan pahala dan markah oleh Allah SWT. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ minal khawf. Allah juga sebut dalam Quran, kami mesti uji. Ayat-ayat ni tuan-tuan, yang mana tuan-tuan pandai tulis Arab, tulis. Lepas tu tengok. Apps Quran pun banyak kan. Lalu ni kan, tengok, baca balik. Lihat balik, tadabbur balik ayat-ayat Quran yang kita dah baca selama ni. Baca saja. Baca, tengok balik. Yang saya baca tadi. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah, kami akan uji. Siapa nak uji ni? Allah. Wala nablu, nahnu. Nablu tu nahnu, kami, iaitu Allah. Kami mesti uji.
manusia. Ujian dengan apa? Kematian anak, kerugian perniagaan, macam-macam lah, berpuluh-puluh ujian lah. Wabasyiris sabirin, bagi berita gembira kepada orang yang bersabar. Saya nak beritahu, poin dia satu je, yang sedang menguji kita ni, setiap hari ada ujian, sama ada kecil ataupun besar, yang menguji itu ialah Allah. Kita minum, pergi dekat penapis ni, ambil air panas, lalai sikit, minum panas. Yang tu Allah uji juga ke Ustaz? Pakai slipper, tersadung sikit kaki, putus tali satu. Dalam dunia ni, apa yang Allah uji, apa benda yang bukan dari Allah? Ini antara soalan ni, nak jawab tajuk manisnya ujian ni. Jawapannya, dalam dunia ni tuan-tuan, dari sekecil-kecil benda sampailah benda yang paling besar dalam kehidupan kita ni, 30 tahun hidup, 40 tahun hidup, semua orang ada pengalaman diuji dengan ujian besar, termasuk saya. Nabi kata, sehinggalah kamu berjalan, tiba-tiba jari kamu terkena satu duri kecil saja, dia punya calar dia, itu juga ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah. Tuan-tuan, ketahuilah, kalau spek kita buka terlepas jatuh, itu juga ujian daripada Allah. Apabila manusia beriman itu sabar, maka dia mendapat markah ketika itu. Tuan-tuan, jangan terlepas pandang benda-benda kecil. Hak ni kesalahan aku lah ni, kan? Hak ni sebab lalai lah ni, kan? Dia datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi yang sebut contoh yang terkena duri tadi, tuan-tuan. Duri terkena, kemudian ada garisan kecil, tak kena darah pun, ada garis sikit je. Hatta syaukah yushakuha, kata Rasulullah, sehinggalah duri yang terkena pada tubuh kalian itu juga di dalam rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, letak ni, nasihat ni saya tujukan nombor satu untuk diri saya yang saya duk bercakap setiap hari ni, dan juga kepada orang yang selalu mendengar. Letak dalam otak kita. Sekecil-kecil benda yang tuan-tuan susun slipper keluar daripada pejabat, orang pijak slipper tu dekat tapak kaki. Bodoh mereka ni. Bodoh mereka ni ke bodoh siapa ni? Siapa yang menguji untuk slipper kamu kotor sedikit tu? Ingatlah, Allah. Kerana Allah nak bagi markah pada ujian itu. Maksudnya Ustaz, yang paling, adakah bermaksud yang paling banyak diuji dialah yang paling tinggi kedudukan dalam syurga kalau dia lulus? Jawapannya ya. Ni soalan yang seterusnya pagi ni. Adakah bermaksud dalam dunia ni satu orang tu tak berhenti kena uji, dialah yang paling tinggi kedudukan dia dalam syurga? Jawapannya ya. Masuk poin seterusnya. Siapa dalam alam ni paling banyak diuji? Nabi. Para Nabi dan Rasul. Nabi-Nabi ada 124,000 orang. Menarik ya. 124,000 orang ni menarik, tuan-tuan. Tuan-tuan buka Quran. Ni ada yang habiskan khatam Quran 10 Zulhijjah ni. Jangan buat pelik pula saya cakap ni kan. Yang habiskan khatam Quran awal 10 Zulhijjah. Tadi saya lupa masuk tajuk tu. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube, ada dia buat sedutan ceramah saya tentang awal 10 Zulhijjah. Umat Nabi Muhammad berpesta 2 kali ibadah. Yang pertama Ramadan, yang kedua awal 10 Zulhijjah. Bukan 10 Zulhijjah, awal 10 Zulhijjah, 1 sampai 10.
Cukup saya ambil teaser dia aja. Trailer dia. Tajuk tu. Tuan-tuan carilah. Ada apa awal 10 Zulhijjah? Sehingga Allah bersumpah dalam Quran, wal fajri walayalin 'ashr, malam-malam yang 10 Zulhijjah. Ni sekarang kita masuk ni. Dah cukup saya tutup tajuk tu. Tu tajuk ceramah tu. Kan? Lagi 1 jam yang tu. Saya tutup yang tu. Tadi saya mukadimah, ujian semua datang dari Allah, sekecil-kecil ujian. Setiap ujian Allah nak bagi markah. Kecil je ujian. Dari sekecil-kecil ujian. Kemudian kita masuk poin seterusnya. Orang yang paling berat, maksudnya orang yang paling tinggi kedudukannya. Ya. Dalam alam ni tuan-tuan sekalian, hari ni ada 7 bilion. Orang Islam bila diuji, Allah bagi markah. Orang bukan Islam bila diuji oleh Allah, kebaikan itu akan dibalas di dunia. Bagi tahu pada rakan-rakan bukan Islam. Orang yang bukan Islam bila buat baik, Allah akan balas. Ini adil Allah di dunia. Sebab tu tuan-tuan tengok orang baik, tuan-tuan cari rakan yang non-Muslim, bila buat baik, tuan-tuan tengok kehidupan dia macam mana. Saya jumpa banyak pasangan suami isteri yang baik. Allah balas kehidupan dia. Allah balas kehidupan dia dengan kebaikan. Cuma untung kita, alhamdulillah yang dikurniakan Islam ni, kalau buat baik, dunia dapat, akhirat dapat. Kalau buat baik. Hari ni ada 7 bilion. Ramai tuan, 7 bilion. Baru hari ni tau, 2020. Belum lagi tahun 1900, 1800, 1700. Ramainya manusia. Yang paling teruk diuji para Nabi. Nabi ada 124,000. Tuan-tuan tak teringinkah jumpa 124,000 tu? Tapi jangan tanya soalan, kau ada ustaz di keliling-keliling kita? Itu teruk sangat tu. Mesti tak ada. Jawapannya mesti tak ada Nabi tu. Sebab apa? Sebab Nabi yang terakhir namanya Muhammad. Daripada 124,000 tu, Nabi yang terakhir namanya Muhammad. Beliau telah diutuskan sallallahu alaihi wasallam dan beliau telah pun wafat sallallahu alaihi wasallam. Telah wafat. Tak ada ni keliling kita. Hari ni 7 bilion, berapa orang Nabi yang sedang hidup? Soalan ni tuan-tuan balik try tanya anak-anak. Ni homework saya bagi ni. Balik tuan-tuan tanya anak-anak. Hari ni ada 7 bilion manusia. Berapa orang Nabi ada? Kalau dia kata 13. Tuan-tuan jentik telinga sendiri. Jangan jentik telinga anak. Bukan salah dia. Salah ayah yang tidak memberikan ilmu agama kepada dia. Tapi jangan jentik telinga suami pula. Anak jawab salah, dia pergi jentik telinga suami. Ni anak jawab, saya tengok anak jawab apa. Berapa bilangan Nabi yang masih hidup? Kosong. Dulu Allah Ta'ala pernah hantar berapa orang? 124,000. Berapa Allah Ta'ala pilih untuk letak dalam Quran? 25. Adakah kesemuanya? Belum. Dalam Quran tu baru sebahagian kecil. Rasul ada 313. Allah pilih 25 nama, letak dalam Quran. Soalan, adakah 25 ni ustaz, yang ni yang menerima ujian hebat ni? Ya. Antara cara untuk menguatkan jiwa kita, memberi motivasi kepada kehidupan kita yang penuh dengan ujian, banyak melihat kehidupan orang lain yang lebih susah, banyak membaca perjuangan para Rasul dan Nabi. Banyak baca. Sirah terutamanya. Hari ni banyak sirah bahasa Malaysia ni, saya tengok Masya Allah, saya duduk pergi kedai buku kan. Banyak sangat ustaz-ustaz hari ni yang karang sangat banyak. Sangat baik untuk baca, cari yang bahasa paling mudah, baca kepada anak-anak, dan sebenarnya bukan untuk anak-anak sangat pun, untuk diri kita sama. Di antara semua Rasul ni, yang paling teruk ialah yang paling berat ujian Nabi Muhammad SAW. Kita tak, bila saya sebut ni, yang paling berat ujian apa? Nabi dulu kan ada kertas kerja pun. Bukan nak kena sejak Al-Quran. Bukan nak kena masuk pejabat. Sebab tu kena dengar sirah. Untuk kita tengok perjuangan Rasul kita, dia macam ni. Kita duk perasan ni 2020 ni, saya dan kita semua, kita duk anggap hari ni teknologi. Handphone, WhatsApp, Mobile Legend,
thumbprint, scan, kan, LCD. Maju ni Ustaz. Manusia 2020 ni perasan ni zaman paling maju. Saya boleh sampaikan 10 siri ceramah, 10 tamadun yang lebih maju daripada 2020 ni. 10 siri ceramah. Di Syria saja ada lebih 4. Kerajaan Zanobia, kerajaan... Tuan-tuan, di Syria, waktu saya belajar di Syria dulu, cerita pilah sikit, bagi seronok kan. Saya belajar di Syria, naik pengangkutan awam, van. Mereka buat korek tu untuk buat flyover. Tuan-tuan jumpa apa? Jumpa tamadun. Korek macam tu je, jumpa tamadun. Kemudian, apa yang mereka buat? Mereka jumpa bongkar-bongkar batu besar meja ni, tapi tinggi lagi. Ada tulisan, ada lukisan. Dia susun tepi jalan macam tu ya. Banyak sangat di muzium, tak muat dah. Tuan-tuan ingat 2020 ni paling moden ke? Dengan spek mata, contact lens, ada jam. Tuan-tuan pergi muzium Syria, tengok satu section cukup. Tengok tamadun Rom di Syria. Syria pernah jadi pusat pemerintahan Rom sedunia. Di sebuah tempat kelahiran Imam Nawawi, dekat dengan kampung kelahiran Imam Nawawi di Nawa. Di situ, di Dar'a, ada satu kolosium terbesar di dunia. Kolosium macam ni ya, tempat duduk. Ni auditorium. Kolosium ni dia keliling. Macam ni ya, tempat duduk dia. Tengah tu ada ruang kosong. Di Syria. Bekas pusat pemerintahan Rom sedunia. Tuan-tuan boleh tengok di muzium tu peralatan bedah. Jarum apa semua. Subhanallah. Kita duk ingat kehidupan zaman hari ni mencabar sebab kita maju. Kan? Kita yang paling maju. Tu baru satu tamadun. Fir'aun. Saya suka sebut Fir'aun satu je. Bukan saya suka kat dia. Tamadun dia. Satu je. Saya tak boleh cerita semua. Dia boleh cerita 1.5 jam tu. Tamadun Fir'aun. Selalu saya sebut dalam ceramah supaya umat Nabi Muhammad berfikir. Di sana ada kerajaan, kekayaan dia 1000 kali lebih kaya daripada kerajaan hari ini. Dahulu ada kerajaan, tentera dia 1000 kali lebih kuat daripada tentera ini. Dahulu ada satu kerajaan, pembangunan dia 1000 kali lebih moden daripada pembangunan hari ini.